Baiklah, kita akan mulakan seminar penyegaran Jabatan Kudus. 我们将开始圣职人员的进修会， Sila berdoa di dalam hati. 我们请同心默祷。 Haleluya, amin. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita memulakan seminar penyegaran Jabatan Kudus Zon Pantai Timur. 奉主耶稣基督圣名开始东区圣职人员进修会。 Mari kita memuji Tuhan, kidung nomor 285. 我们来唱诗285首， 285. 285首。 Kasih setia dan anugerah luas bagaikan samudra, lepaskan kapal menuju dalam kasih berkaca berjuang, pergi ke laut dalam penjara manusia, gelap mendalam terjang serba ombak, hilang kerja untuknya. Ada yang hanya tertegun di sana, berdiri jadi penonton. Orang demikian harusnya berani naik ke kapal berlayar, pergi ke laut dalam penjara manusia, ke lautan dalam terjang serba ombak, girang kerja untuknya. Ada yang hanya berani menceman, berlayar di tepi pantai, takut terjang saksanya badai, akhirnya tiada hasil. Pergi ke laut dalam penjara manusia, ke lautan dalam terjang serba ombak, girang kerja untuknya. Pergilah jadi penjalan manusia, bertolak ke laut yang dalam. Sandara masih pasti membantu, hasilnya banyak kiranya. Pergi ke laut dalam penjara manusia, selatan dalam terjang serba ombak, girang kerja untuknya. Silakan duduk. 请坐。 Baik, seterusnya kita akan sama-sama berlutut berdoa. 接下来我们一起做祷告。 Dalam doa ini kita serahkan seminar kita ini ke dalam tangan Tuhan. 在祷告当中，我们将这一次的进修会交托在神的手中。 Kita mohon supaya Tuhan memimpin kita. 我们求主耶稣来带领我们， Mari kita sama-sama berlutut berdoa. 我们一起同心祷告。 Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Haleluya.
Haleluya, salam damai sejahtera saya ucapkan kepada semua para pejabat kudus, penatua, pendeta, dekan, dekenis, pendeta pelatih dan pembantu pengembala yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus. 首先在这里问候在座的圣职人员、长老、传道、执事、女执事，以及注目的协助的注目人员，大家晚上平安。 Jadi syukur kepada Tuhan karena pada malam ini kita dapat berkumpul untuk sama-sama mengikuti seminar penyegaran jabatan kudus. 感谢主，今天晚上我们能够聚集在一起来参加圣职人员的进修会。 Jadi pada malam ini kita akan melihat satu tajuk ataupun tema yang telah dipilih, yaitu seperti yang tertera di sana. 那么今天晚上我们将来探讨在荧幕上所显示的题目。 Di mana tema yang telah diberikan ialah antara mencari kesukaan manusia dengan mencari kesukaan Allah. 题目就是讨好人或者是讨好神， Dan menginjil kepada orang kafir. 还有传福音给外邦人。 Jadi saya rasa kita semua pun sudah mendapat teks ini. 我相信大家已经拿到了课本。 Jadi saya mengambil bahagian yang kedua, yaitu bahagian B. 我将会探讨第二点， Yaitu dalam bahagian B ini adalah pemberitaan Injil kepada orang kafir ialah cari kesukaan manusia atau Tuhan. 第二点就是把福音传给外邦人，是讨好人或者是讨好神。 Jadi dalam sesi ini kita sama-sama belajar. 所以在这一节我们一起来学习。 Karena saya ini pun orang muda. Saya ini adalah orang muda. 因为我是年轻人， Ya, di hadapan saya ini semua adalah senior-senior. 在我的面前有很多的老前辈， Jadi kita semua saling belajar di dalam firman Tuhan. 所以在主耶稣的道理，我们大家互相的学习。 Oke, baik, kita lihat di bahagian yang pertama. 我们来看第一方面， Ya, mengapakah orang Yahudi mencari kesukaan Tuhan tetapi berdosa kepada Tuhan? 为什么犹太人讨好神，反而得罪神呢？ Ya, kalau kita lihat dalam soalan ini mengatakan bahwa orang Yahudi ini mencari kesukaan Tuhan. 那么，如果我们看这里说到犹太人是讨神的欢喜， Tetapi berdosa kepada Tuhan pula. 反而得罪了神。 Ya, bukankah sepatutnya kalau mencari kesukaan Tuhan sepatutnya dikenan oleh Tuhan? 那么，如果我们是讨神的欢喜，我们不是能够得到神的喜悦吗？ Mengapakah orang Yahudi ini mencari kesukaan Tuhan tetapi berdosa kepada Tuhan? 那么，为什么犹太人是讨神的欢喜，反而得罪了神呢？ Nah, kalau kita lihat dalam teks ini, 如果我们来看课文， sebab dia yang pertama, ramai orang Yahudi tidak faham bahwa Tuhan Yesus ialah Tuhan. 因为有很多犹太人不明白主耶稣就是神。 Ya, orang Yahudi ini mereka memahami terhadap hukum Taurat. 因为犹太人他们是明白律法， Ya, mereka dapat memahami dan juga mereka seringkali membaca ini kitab-kitab dalam Perjanjian Lama. 他们常常阅读旧约的经卷。 Namun ketika Tuhan Yesus datang ke dunia, 但是当主耶稣来到世界， mereka menolak Tuhan Yesus. 他们拒绝耶稣， Dan mereka juga mengatakan bahwa mereka tidak mengenal Tuhan Yesus. 他们也说他们是不认识耶稣的。 Bahkan ada orang Yahudi mengatakan, siapakah engkau? 甚至有犹太人问耶稣说：“你是谁 Nah, di dalam Yohanes pasal 8 kita lihat ayat ini. 我们来看约翰福音书的第8章。 Ya, Yohanes pasal 8 kita baca ayat 23. 约翰福音书第8章23节。 Di dalam Injil Yohanes pasal 8 ayat 23. 约翰福音书第8章23节。 Lalu ia berkata kepada mereka, kamu berasal dari bawah, aku dari atas. Kamu dari dunia ini, aku bukan dari dunia ini. Ayat 24. 24节。 Karena itu tadi aku berkata kepadamu
bahwa kamu akan mati dalam dosamu. Sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah Dia, kamu akan mati dalam dosamu. 耶稣对他们说：“你们是从下头来的，我是从上头来的。你们是属这世界的，我不是属这世界的。”24节。所以我对你们说，你们要死在罪中。你们若不信我是基督，必要死在罪中。 Jadi di sini Tuhan Yesus dia mengatakan tentang dirinya kepada orang Yahudi. 在这里，主耶稣向犹太人介绍他自己。 Ya, Tuhan sudah katakan dia adalah Tuhan Allah. 主耶稣已经说了，他就是神， Dia adalah Bapa di surga. 他就是天上的神。 Nah, namun orang Yahudi tetap tidak dapat memahami apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. 但是犹太人却不明白耶稣所说的。 Nah, kalau kita lihat dalam ayat 25, orang-orang Yahudi berkata, "Siapakah engkau?" 所以在25节，我们可以看到犹太人问耶稣说：“你是谁？” Jadi ini bermakna orang Yahudi mereka masih lagi tidak faham bahwa Tuhan Yesus itu ialah Tuhan di dalam perjanjian lama. 所以这就表示犹太人他们不明白，主耶稣就是旧约的神。 Kalau kita lihat di dalam ayat 23 dan ayat 24, 如果我们看23到24节， terang-terang di sana Tuhan Yesus katakan, "Aku bukan dari bawah tetapi dari atas." 主耶稣清楚明白的说到：“我不是从下面来的，而是上头来的。 Dia katakan, "Kamu berasal dari bawah." 因为你们是从下头来的。 Kamu itu ditujukan kepada siapa? 你们是指着谁说的呢？ Yaitu orang Yahudi. 就是犹太人。 Jadi dia perkenalkan bahwa aku dari atas. 所以他介绍说：“我是从上头来的。 Dia bukan dari dunia ini, dia kata. 他不是属这世界的。 Nah, jadi barang siapa yang percaya kepadanya, 所以凡相信我的， ya akan memperoleh keselamatan. 就会得到救恩。 Namun jika mereka tidak percaya kepada Tuhan Yesus, 但是如果不相信耶稣的话， dalam ayat 24 mengatakan mereka akan mati di dalam dosa mereka. 24节有说到，他们必要死在他们的罪中。 Nah, inilah yang memberitahu kepada kita bahwa orang Yahudi ini suka mencari kesukaan Tuhan tetapi berdosa kepada Tuhan. 所以这里就是说到，为什么犹太人他们是讨神的欢喜，但是反而得罪了神。 Selain daripada itu juga, 除此之外， orang Yahudi juga tidak faham bahwa Tuhan itu ialah firman. 犹太人也不明白神就是道。 Seperti mana dicatatkan dalam Yohanes pasal 1 ayat 1. 就好像在约翰福音书第1章第1节所说的， Di dalam ayat ini jelas memberitahu kepada kita pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. 这里清楚地告诉我们，太初有道，道与神同在，道就是神。 Nah, ini sudah membuktikan bahwa Tuhan itu adalah firman. 所以这里就证实了神就是道。 Jadi mengapakah mereka masih lagi tidak dapat mengenali dan juga memahami apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus? 所以为什么他们还不明白主耶稣所说的呢？ Ya, Tuhan Yesus itu adalah firman. 因为主耶稣就是道。 Di mana pada perjanjian lama, 在旧约时代， ya ada banyak yang menyentuh tentang apa nubuat-nubuat kedatangan, nubuat-nubuat bahwa Yesus akan lahir ke dunia. 有很多预言关于主耶稣将会降生。 Dan juga salah satu contoh di dalam Alkitab, 在圣经上的其中一个例子， yaitu tentang segala acara-acara persembahan korban bakaran yang dijalankan di kemah suci. 就是在会幕所进行的一切献祭的。 Kalau kita lihat dalam zaman orang Israel, 如果我们来看以色列民， di mana adanya imam, 是有祭司， ya, di mana imam itu yang melakukan persembahan korban 祭司的工作就是做献祭的， di dalam kemah suci, 就是在会幕里面。 di mana salah satunya korban penghapus dosa. 其中一个是除罪祭， Korban penghapus dosa ini dapat melambangkan yaitu Yesus, dia mengampuni kesalahan ataupun dosa manusia.
那么赎罪祭就预表主耶稣来赦免世人的罪。Di mana pada masa dahulu imam akan berulang-ulang masuk ke dalam kemah suci di tempat kudus untuk menjalankan upacara persembahan kurban. 那么祭司会不断的进入会幕来做献祭的工作。Di mana mereka akan mengambil darah daripada haiwan ataupun binatang seperti domba jantan dan juga lembu jantan muda. 那么他们就会拿寄生的血，比如说是羔羊或者是牛的血。Mereka sembelihkannya dan mengambil darahnya dan memerciknya di dalam kemah 他们 suci. 把牲畜宰杀了，把它的血就洒在坛上。 Jadi mereka harus berulang-ulang untuk melakukan yaitu kurban penghapus dosa itu. 他们要反复不断的来做这个赎罪祭，献上赎罪的祭。 Itu adalah tujuan untuk mendamaikan di antara manusia dengan Tuhan Allah. 主要的目的就是能够使到神与人和好。 Dalam catatan Ibrani pasal 9 ayat 22在希伯来书第9章的22节 sehingga ayat 26, 一直到26节， kalau kita lihat dalam ayat ini menceritakan, kita lihat dalam ayat 22. 我们来看22节。 Dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah, dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. 按着律法，凡物差不多都是用血洁净的，若不流血，罪就不得赦免了。 Di sini mengatakan menurut hukum Taurat. 这里说到按着律法， Jadi kalau menurut dalam ketetapan hukum Taurat itu, maka imam harus menjalankan yaitu persembahan kurban penghapus dosa. 所以按照律法的规定，祭司就要献上赎罪祭， Jadi sudah tentu mesti ada darah. 一定要流血。 Ya, tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan, dia kata sini. 这里说到，若不流血，罪就不得赦免了。 Jadi segala sesuatu itu harus ditahirkan. 所以这一切都要被洁净。 Tetapi itu melambangkan tentang kedatangan Tuhan Yesus ke dunia menjadi suatu persembahan yang hidup. 所以这就预表主耶稣降生来到世界，要成为活祭。 Jadi itulah di dalam ayat 24, ayat 25 dan juga ayat 26 mengatakan bahwa Yesus hanya satu kali saja menyatakan dirinya. 所以在24到26节有说到，主耶稣一次献上了自己。 Dia tidak lagi sama seperti imam di kemah suci berulang-ulang kali masuk dalam kemah suci untuk melakukan pemercikan darah di sana. 他不像大祭司每年带着牛羊的血进入圣所。 Ya. Jadi dalam hukum Taurat, dalam perjanjian lama pun sudah menjelaskan suatu nubuat tentang anugerah penebusan Tuhan Yesus. 所以在旧约的时候已经预言了主耶稣的救恩。 Nah, orang-orang Yahudi mereka membaca itu hukum Taurat itu berulang-ulang kali. 那么犹太人反复的来读这个律法书， Ya, mereka membaca kitab-kitab nabi-nabi. 他们也读先知书， Tetapi heran sekali mereka masih lagi tidak dapat memahami. 但是很奇怪，他们还是不能够明白。 Ya, itulah orang Yahudi ini tidak memahami kebenaran. Mereka hanya memfokuskan peraturan hukum Taurat dan mengabaikan intipati hukum Taurat. 那么犹太人他们不明白真理，他们只注重律法上的条例，而忽略了律法的精义。 Satu contoh. 举个例子， Nah, di mana mereka berpikir bahwa untuk percaya kepada Tuhan mesti disunat. 他们以为要信主必须要受割礼。 Daripada zaman Abraham lagi telah ditetapkan. Ini merupakan satu perjanjian di antara Tuhan Allah dengan Abraham. 那么从亚伯拉罕的时代开始，这就是神与亚伯拉罕立约， Di mana setiap anak laki-laki itu harus bersunat. 所有的男丁都要受割礼。 Itu menandakan bahwa itulah bangsa pilihan Tuhan. 这就预表他们是神的选民。 Dan sampai kepada zaman Tuhan Yesus, 一直到主耶稣的时代， orang Yahudi ini pun mereka pun masih lagi mengharuskan untuk bersunat. 那么犹太人也必须受割礼。 Dan mereka mengatakan bahwa orang yang tidak bersunat itu
berdosa kepada Tuhan. 他们认为不受割礼是得罪神的事。 Jadi kalau kita lihat inilah pegangan mereka. 所以我们可以看到，这就是他们所遵守的， Ya, namun berdosa terhadap Tuhan. 但是却得罪神， Mereka menolak Tuhan. 他们拒绝神。 Jadi mereka melakukan kesukaan Tuhan, yaitu melakukan segala perintah Tuhan. Namun mereka tidak mengikut sepenuhnya tentang hukum Taurat itu. 虽然他们是遵行了神的道，但是他们却没有完全的守这个律法。 Mereka tidak memahami betul-betul apakah rahasia dan juga yang tersirat di dalam perjanjian lama ataupun hukum Taurat itu. 他们没有真正明白隐藏在旧约或者是真理的奥秘。 Itulah mengapa dikatakan orang Yahudi ini mencari kesukaan Tuhan tetapi berdosa kepada Tuhan. 这就是为什么我们说犹太人讨神的欢喜，但是反而得罪了神。 Kalau kita boleh katakan bahwa mereka mencari kesukaan Tuhan tetapi bukan menurut kebenaran. 我们可以说他们是讨神的欢喜，但是没有按照真的真理知识。 Kita lihat yang kedua. 我们来看第二点， Mengapakah para rasul mengembirakan orang kafir tetapi disukai Tuhan? 为什么使徒讨好外邦人，反而得神的欢喜？ Kalau kita lihat orang Yahudi ini percaya bahwa mereka adalah satu-satu umat pilihan Tuhan yang menerima rahmat ataupun berkat Tuhan. 犹太人自认为他们是神唯一的选民，只有他们是蒙恩的民族。 Dan pada masa itu juga terdapat orang-orang asing yang tinggal bersama dengan mereka juga. 那么在当时候还有其他的外邦人和他们住在一处。 Jadi mereka membuat satu ketetapan bahwa kalau mau percaya kepada Tuhan, kalau mau diselamatkan maka harus disunat. 所以他们就定了这个条律，就是必须要接受割礼才能够以救恩有份。 Nah, itulah dikatakan dalam teks ini orang-orang yang bukan keturunan Yahudi mesti disunat. 所以在课本上说到，非犹太人血统的人要受割礼。 Ya. Jadi kalau kita lihat tujuan orang Yahudi ini, 所以我们看这个犹太人的目的， mereka menetapkan ketetapan ini adalah untuk memisahkan di antara mereka dengan yang bukan Yahudi. 他们定了这样子的条规就是要以外族的人有所分别。 Dan juga mereka menganggap bahwa mereka yang tidak bersunat itu adalah najis. 他们认为没有受割礼的就是污秽的， Jadi tidak boleh makan bersama. 所以不可以在一起吃饭。 Namun itu bukanlah yang menurut kehendak Tuhan. 但是这并不是按照神的旨意。 Nah, kalau kita lihat sewaktu Tuhan Yesus di dunia, 如果我们看当主耶稣在世的时候， dia bersahabat dengan orang-orang berdosa. 他是以罪人做朋友的， Dia memberitakan Injil kepada mereka yang berdosa. 他向那些罪人来传福音， Seperti perempuan Samaria, 就好像撒玛利亚的妇人， seperti juga pemungut cukai, 就好像税吏， dan juga perempuan yang berzina. 还有犯淫乱的妇女， Semuanya Tuhan mencari mereka yang berdosa. 就是主耶稣寻找罪人。 Ya, ini menyatakan tentang kehendak Tuhan sebenarnya. 这其实就是说明了神的旨意。 Ya, kalau mengikut orang Yahudi mereka yakin bahwa mereka adalah bangsa yang diselamatkan, bangsa yang dipilih. 那么犹太人他们自认为他们是得救的选民，是被拣选的族类。 Namun Tuhan melihat mereka itu berdosa. 但是在神看来，他们是有罪了。 Jadi apakah yang disukai Tuhan? 那么神所喜悦的是什么呢？ Yaitu menyatakan kehendaknya. 就是要按照他的旨意。 Jadi kalau kita lihat Tuhan Yesus memiliki murid-murid. 那么当我们看主耶稣他拥有门徒， Nah, apabila Tuhan Yesus telah terangkat ke surga dan telah mencurahkan Roh Kudus ke atas mereka, 当主耶稣已经升天，并且将圣灵降下给他们， dalam kitab Kisah Para Rasul itu mereka telah disebut sebagai rasul-rasul Tuhan Yesus. 在使徒行传，他们被称为主耶稣的使徒。 Nah, jadi merekalah yang
memberitakan Injil kepada seluruh bangsa. 他们向全世界的人来传福音。 Dan kalau kita lihat, mereka menyatakan Injil itu kepada bangsa-bangsa asing. 我们可以看到，他们也向外邦人来传福音。 Nah, semuanya itu menurut dengan kehendak Tuhan. 这一切都是按照神的旨意， Roh Kudus telah memimpin mereka. 因为圣灵已经带领他们。 Nah, Tuhan telah memberi wahyu kepada rasul-rasulnya untuk memberitakan Injil kepada bangsa-bangsa asing. 因为圣灵启示他的使徒来传福音给外邦人。 Nah, kalau kita lihat contohnya di dalam Alkitab, 如果我们看圣经的例子， dalam Kisah Rasul pasal 10, 在使徒行传第10 di 章， sini tentangnya Petrus dan juga Cornelius. 就说到了彼得和哥尼流。 Nah, Cornelius ini dia bukan orang Yahudi. 哥尼流并不是犹太人， Dia adalah orang ataupun bangsa asing. 他是外邦人。 Kalau kita lihat dalam ayat 1, 如果我们看第1节， ya Cornelius ini seorang perwira pasukan yang disebut pasukan Italia. 那么哥尼流他是意大利营的百夫长， Dia adalah saleh, ia serta seisi rumahnya takut akan Tuhan 他是个虔诚人，他和全家都敬畏神， dan juga memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi 多多周济百姓， dan juga berdoa kepada Tuhan. 也常常祷告神。 Jadi dalam pasal 10 ini permulaannya di mana Tuhan menyuruh Petrus untuk memberitakan Injil kepada bangsa asing. 所以在这第10章的开始，神就吩咐彼得要把福音传给外邦人， Ya, Tuhan Yesus memberikan wahyu kepada Petrus. 因为主耶稣亲自的向彼得来启示。 Jadi apabila Petrus dan Cornelius bertemu, 所以当彼得和哥尼流相遇的时候， maka mereka pun berkumpul dan bercakap-cakap tentang Injil Tuhan. 他们就聚集在一处来谈论神的福音。 Dan pada masa itu juga terjadinya pencurahan Roh Kudus ke atas bangsa asing ini. 那么当时候圣灵就降下给外邦人。 Jadi ini nampaknya kehendak Tuhan adalah memberitakan Injil kepada bangsa asing. 所以神的旨意就是要把福音传给外邦人， Ya, bukannya orang Yahudi. 并不是犹太人。 Sepatutnya orang Yahudi yang dipilih oleh Tuhan. 其次神是拣选犹太人的， Namun mereka menolak Tuhan Yesus. 但是他们拒绝了耶稣， Jadi Injil ini diberikan kepada bangsa asing. 所以福音就传给了外邦人。 Jadi kalau kita lihat di sini, inilah kehendak Tuhan. 所以我们就可以看到，这就是神的旨意。 Dalam anugerah penebusan Tuhan itu, Dia memberikan anugerah keselamatan ini kepada semua orang. 那么在神的救赎计划，他是将这救恩给所有的人。 Permulaannya memang orang Yahudi lah. 开始是给犹太人， Tetapi karena mereka ini keras kepala, mereka degil. 因为他们非常的顽梗， Itulah Tuhan membuka pintu keselamatan itu kepada bangsa asing. 所以神就把福音的恩门开给外邦人。 Nampaknya kita lihat para rasul telah membuat suatu perkara yang disukai oleh Tuhan. 所以我们可以看到，使徒们做了一件神喜悦的事。 Para rasul telah memberitakan kabar baik ini kepada bangsa asing. 那么使徒们将好信息传给外邦人。 Jadi pada hari ini pun kita memberitakan Injil kepada semua orang. 所以今天我们也把福音传给列国的外邦人。 Oke, kita masuk kepada bahagian C. 我们进入第3点。 Dalam bahagian C ini ialah pemberitaan Injil kepada orang bukan Yahudi adalah untuk memenangkan hati manusia dan Tuhan. 把福音传给外邦人，是要得人的心，也是要得神的心。 Memang maksudnya memenangkan. Ya, mendapatkan hati dia lah. Oh, okay. Ya, mendapatkan hati manusia dan Tuhan. Ya, 要得人的心和得神的心。 Oke. Jadi kalau kita lihat dalam kitab Amos pasal 9 ayat 11, 如果我们来看亚摩斯书第9章第11到12节， sehingga ayat 12. 一直到12节， Kita lihat ayat ini. 我们来读这一节。
Amos pasal 9 ayat 11. 雅摩斯书第9章11节， Pada hari itu aku akan mendirikan kembali pondok Daud yang telah roboh. Aku akan menutup pecahan dindingnya dan akan mendirikan kembali reruntuhannya. Kita lihat lagi di dalam ayat 12. 我们再看12节， Ya, supaya mereka menguasai sisa-sisa bangsa Edom dan segala bangsa yang kusebut milikku. Demikianlah firman Tuhan yang melakukan hal ini. 到那日，我必建立大卫倒塌的帐幕，堵住其中的破口，把那破坏的建立起来，重新修造，像古时一样。12节，使以色列人得以东所剩余的和所有称为我名下的国，此乃行这事的耶和华说的。 Ini merupakan satu nubuat pemulihan. 这个就是一个复兴的一员。 Nah, kalau kita lihat petikan ayat ini telah disebut oleh penatua Yakobus sewaktu sidang di Yerusalem. 我们可以看当在耶路撒冷会议的时候，使徒雅各也曾经引用这一个章节。 Kalau kita lihat dalam Kisah Rasul pasal 15 ayat 16. 我们可以看《使徒行传》15章16节， Kisah Rasul pasal 15 ayat 16. 《使徒行传》15章16节。 Nah, ini adalah petikan yang dipetik oleh penatua Yakobus sewaktu di sidang di Yerusalem. 这就是雅各长老在耶路撒冷会议所引用的一个章节。 Ya. Jadi kalau kita lihat ini merupakan suatu nubuat lah 所以这个是一个预言， dan Tuhan Yesus telah menggenapinya. 主耶稣已经成全了。 Nah, jadi kalau kita lihat di dalam perkara yang pertama, 所以我们看第一点， ya, keselamatan orang bukan Yahudi ialah perkara utama dalam rancangan penebusan Tuhan. 外邦人得救是神救赎计划中的大事。 Jadi nampaknya ini merupakan rancangan utama Tuhan Allah. 所以这个就是神救赎的大事， Ya, di mana menjanjikan bahwa Tuhan Yesus itu akan datang ke dunia. 就是曾经应许主耶稣会降生在世界， Dan akan menyelamatkan semua umat manusia. 来拯救所有的人。 Nah, jadi ini adalah satu perkara yang perlu kita kena ketahui. 所以这是我们要知晓的事情。 Nah, di mana sebenarnya pemberitaan Injil ini adalah untuk mendapatkan ataupun memenangkan hati manusia dan juga Tuhan. 就是传福音是要得神的心，也要得人的心。 Ya. Jadi kalau kita lihat dalam Yesaya pasal 49 ayat 6, 如果我们来看以赛亚书49章的第6节， di mana itu pun merupakan suatu nubuat tentang Yesus Kristus. 这个也是一个预言耶稣基督的。 Jadi nampaknya ini adalah satu perkara yang untuk mendapatkan hati manusia. 这个就是为了要得到人的心。 Jadi pada hari ini ramai yang diselamatkan 所以今天有很多人能够得救， karena anugerah keselamatan Tuhan Yesus ini. 就是因为主耶稣的救恩。 Seperti mana yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, bagi mereka yang percaya maka mereka akan selamat. 就好像主耶稣所说的，信而受洗的必然得救。 Tetapi kalau tidak percaya maka mereka akan mati di dalam dosa mereka. 但是如果不信的话，他们就会死在最终。 Jadi kita lihat yang kedua, 我们来看第二点， di manakah kafir, siapakah orang kafir ini? 哪里是外邦，谁是外邦人呢？ Kalau dalam konsep orang Yahudi, orang kafir ini merujuk kepada orang bukan Yahudi. 那么对于在犹太人的观念来说，外邦人就是非犹太裔。 Ya, dan juga pada hari ini orang kafir itu merujuk kepada orang lain yang bukan seiman kita. 那么今天外邦人也是指着非信徒所说的。 Ya, di antara kita pada masa sekarang ini terdapatnya orang-orang yang belum lagi percaya kepada Tuhan. 那么在现今也有很多人还没有相信神。 Ya, adakah kita mengenali mereka? 我们认识他们吗？ Ya, adakah kita boleh membantu mereka?
我们能够帮助他们吗？ Ya, memang kita boleh mengenali mereka. 我们是认识他们， Ya, kita boleh membantu mereka. 我们也能够帮助他们。 Ya, kita mengenali mereka bukan berarti kita kena ikut cara kehidupan mereka. 我们认识他们，并不表示我们要跟随他们的生活方式。 Ya. Bukan kita membantu mereka bukan karena kita mau mengikut cara hidup mereka, tidak. 我们要帮助他们，并不表示我们要跟随他们的生活方式，并不是这样的。 Karena kita mau memberitakan kabar baik ini kepada semua yang belum percaya. 因为我们要把好消息传给还没有相信的， Jadi dalam penginjilan ini kita harus mengenali mereka. 所以在传福音的事工上，我们要认识他们， Ya, supaya kita dapat menyampaikan Injil Tuhan kepada mereka. 使到我们能够向他们来宣传神的福音。 Ya, kita tidak boleh memandang mereka sebagai orang yang najis. 我们不能够看他们是污秽的人， Karena mereka juga itu belum percaya kepada Tuhan. 因为他们还没有相信神。 Ya, kita harus memberitakan Injil ini kepada mereka 我们要向他们来传福音， agar mereka itu mendapat keselamatan daripada Tuhan. 使到他们能够从神得到救恩。 Ya, kita harus memenangkan mereka 就是我们要得到他们的心， agar mereka selamat. 使到他们能够得救。 Jadi inilah tugas kita sebagai hamba Tuhan. 这就是我们身为神仆人的一个责任， Ya, untuk memberitakan Injil ini kepada mereka. 就是向他们传福音， Ya, sebab ini adalah kehendak Tuhan. 因为这是神的旨意。 Ya, memberitakan Injil ini kepada orang kafir ialah rancangan utama dalam penebusan Tuhan. 因为向外邦人传福音，就是神救赎的计划， Ya, kita harus juga mencari kesukaan Tuhan. 所以我们也要讨神的欢喜。 Ya, jadi pada hari ini begitu banyak orang kafir di luar sana. 所以在外面，今天有很多的外邦人， Jadi kita harus memberitakan Injil ini kepada mereka 所以我们必须向他们传福音， agar mereka itu memperoleh keselamatan. 使到他们能够得到救恩。 Nah, bagi kita semua yang telah memperoleh anugerah penebusan Tuhan ini, 我们这些已经得到神救恩的人， kita hendaklah bersyukur kepada Tuhan. 我们要来感谢神， Jadi kita kena lakukan kerja ini. 我们要做我们的工作， Nah, kita kena mencontohi semangat penginjilan Paulus, 我们应当效法保罗传福音的精神， di mana dia ini pun memberitakan Injil kepada semua orang. 因为他也是向所有未信主的外邦人传福音， Dia senantiasa bersiap sedia, 他常常的准备自己， mesti memiliki perlengkapan sewaktu memberitakan Injil. 就是当传福音的时候，要好好的装备自己。 Jadi inilah satu tugas kita pada hari ini. 所以这就是今天我们的一个责任， Di dalam zone kita ini 在我们的区里面， kita harus usahakan hal ini. 我们要尽力的做这件事情。 Apa yang paling penting ialah kita kena bersatu hati. 最重要的就是我们要同心合意， Jangan kita mementingkan diri sendiri. 我们不要专顾自己， Ya, sebab kita ini mau mencari kesukaan Tuhan. 因为我们要讨神的欢喜。 Dan demikian pada masa yang sama juga kita mau mencari kesukaan manusia juga. 同时，我们也要讨人的欢喜。 Tetapi kita mencari kesukaan manusia itu menurut dengan kebenaran. 但是我们讨人的欢喜要按照真理 Bukannya menurut dengan kehendak manusia. 并不是按照人的意思。 Jadi kita kena bekerja sama. 所以我们要互相的合作， Kita kena banyak-banyak berdoa 我们要多多的祷告， agar Injil ini dapat disebarkan kepada semua yang belum percaya kepada Injil Tuhan Yesus ini. 使到福音能够传给所有还没有相信福音的人。 Jadi inilah secara ringkasnya yang dapat saya kongsikan, sampaikan berkaitan tentang tema kita ini. 所以这就是一点道理的分享，有关于今天的主题， Antara mencari kesukaan manusia dengan mencari kesukaan Allah. 就是讨好人或者是讨好神。 Jadi kehendak Allah yang utama ialah kita memberitakan Injil kepada orang kafir. 所以神的旨意就是要把福音传给外邦人。 Nah, inilah satu perkara rancangan utama Tuhan Yesus. 这个就是主耶稣的一个救赎的大计划。 Apabila kita lakukan amanat ini, Tuhan Yesus pasti akan memberkati kita.
如果我们来完成这个使命主耶稣必定会祝福我们。 Jadi semoga Tuhan Yesus memberkati kita semua. 所以愿主耶稣祝福我们大家。 Jadi kita akan akhiri seminar penyegaran kita pada malam ini. 所以我们今天晚上的进修会就到这里结束。 Pada hari esok ada lagi beberapa slot yang akan disampaikan oleh hamba Tuhan esok. 明天还有几节将会由神的仆人来一起分享。 Baik, seterusnya kita sama-sama berdoa. 接下来我们一起做祷告。 Dalam doa ini kita membantu doa untuk perjalanan seminar kita sehingga esok. 在祷告当中，我们求神继续的带领明天的进修会。 Mari kita sama-sama berdoa. 我们一起同心祷告。 Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Baik, seterusnya saya menjemput Diakon Lazarus untuk menyampaikan sedikit pengumuman. 接下来我邀请拉萨路执事来做报告。